Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam sejahtera. Kembali lagi dalam rancangan Aki Show. Hari ini 21 November, kita bersiaran pada hari Ahad pula, pada waktu pagi, 11 pagi. Alhamdulillah kita tukar lagi. Kita masih lagi mencuba-cuba untuk kita dapat sajikan kepada anda semua dalam segmen Aki Show. Kali ini kita bawakan kepada hari Ahad. Mungkin hari Ahad adalah hari yang cukup santai sekali untuk semua, untuk berehat, seisi keluarga. Mungkin ada yang tengah membelik-belik handphone, terscroll sana, terscroll sini, sambil-sambil tengok result-result yang ada semalam kepada orang Melaka. So mereka baru saja memilih kepimpinan baru dalam pentadbiran negeri mereka. Jadi tahniah kepada uh, yang bertanding tu, yang menang tu, Alhamdulillah tahniah diucapkan. Kepada yang tak menang tu, mesti perjuangan untuk membela rakyat tu perlulah diteruskan. Jangan kita hanya muncul waktu nak mengundi je. Yang pasti setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan adalah untuk orang yang ada di sekeliling kita. Begitu juga dengan diri kita. Semua pada hari ini kita perlu stay positif, stay fokus dengan apa yang kita buat. Teruskan everything yang positif kita lakukan setiap hari. So thank you kepada semua tim-tim production di balik tabir Aki Show yang sentiasa memberikan saya semangat, memberikan saya motivasi untuk saya terus memberi sesuatu di dalam segmen Aki Show. So never give up. So dalam hari ini, topik hari ini very special. Topik yang sangat ringkas, sangat-sangat terkait dengan kita semua, iaitu kita nak give up atau kita nak teruskan. Jadi terkait dengan semua orang. Apa-apa yang kita buat dalam dunia ni, mesti kita ada rasa kita nak stop. Kita tak nak dah lakukan benda-benda macam ni. Kita dah frust, kita dah buat everything tapi semua tak menjadi. Itu perkara biasa, perkara lumrah biasa yang dihadapi oleh semua manusia. Bila kita menghadapi sesuatu masalah, menghadapi sesuatu ujian, mesti terdetik dalam diri kita untuk ada perasaan, sekelumit perasaan untuk kita berasa give up. Untuk kita dah tak nak buat lagi, kita dah rasa sangat-sangat frust dengan apa yang kita buat. So hari ini saya nak sharekan kepada anda semua apa yang perlu kita lakukan. Kita nak teruskan ataupun kita stop sampai situ, kita nak give up. So dalam hidup kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, sebagai seorang khalifah di muka bumi ni, pasti kita terima pelbagai ujian, pelbagai cabaran yang kita hadapi. Kepada yang berniaga di luar sana, macam-macam ujian, macam-macam cabaran ya kita hadapi dalam tempoh setahun dua ni. Ada juga di sebalik ujian yang mereka hadapi itu terdapat beribu-ribu hikmah yang mungkin juga pada kita diturunkan dengan pelbagai ujian, tapi belum lagi kita ditunjukkan dengan hikmah-hikmah dia. Jadi kita kena bijaksana untuk mencari apalah hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita di sebalik ujian yang kita dapat ni. So dalam menjadi seorang manusia ni ada dua jenis manusia yang mungkin ada dalam diri saya sendiri ataupun diri tuan-tuan puan-puan semua. Sebagai seorang manusia ada dua jenis. Ada dua jenis mentaliti seorang manusia, iaitu orang yang pertama ni dia tak boleh ditekan. Dia tak boleh ditegur misalnya. Bila dia berada dalam situasi itu, bila berada dalam situasi tekanan itu, dia rasakan diri dia sangat lemah, dia rasakan dia tak nak buat dan dia akan give up. Dia nak give up pada waktu itu. So, orang jenis ini, orang yang tak boleh ditekan ini, memang kehidupan dia akan susah nak pergi lebih jauh. Bahkan dia akan rasa dia berada dalam keadaan yang selesa. Dia cukup selesa dengan apa yang ada sekarang. Misal kata dia bekerja sebagai sekian-sekian, dia rasa selesa dengan keadaan sekian-sekian. Bila mana dia beralih kepada kedudukan selesa itu kepada kedudukan yang lebih tak selesa, dia rasa tertekan. Dia rasa diri dia tak boleh nak urus, tak boleh nak handle lagi dengan tekanan itu. Jadi lebih baik aku duduk diam-diam. Lebih baik aku duduk diam-diam, aku duduk macam ni je keadaan aku sekarang dan itulah aku sampai bila-bila. So orang yang jenis ini adalah orang yang susah untuk membawa diri dia lebih ke depan,
lebih mencipta pelbagai kejayaan-kejayaan lagi di masa depan yang mungkin kita akan dapat kejayaan itu, tapi sebabkan masalah itu tadi. Sebabkan kita tak boleh berada dalam situasi tekanan. Lagi satu, orang yang jenis ini adalah orang yang pantang ditegur. Pantang ditegur, bila mana ditegur, dia mula melenting. Melenting tahu kan? Melenting maksudnya dia tak boleh ditegur, dan bila ditegur dia akan rasa macam apa pula macam ni, siapa kau nak tegur aku, macam tu. Jadi kita perlu teliti balik, apakah kita dalam kategori orang yang ini. Apakah kita selalu merasa selesa apa yang kita lakukan sekarang. Video start. Minta maaf sebab hari ni saya lupa nak bagi tahu yang saya sekarang berada di Merlimau, Melaka. Jadi harap maklum sebab line mungkin tidak begitu baik di sini. Jadi kepada anda saya harap maafkan saya jika terdapat kesukaran ketika proses live itu berlaku. So yang kedua orang yang jenis kedua, mentaliti orang yang jenis kedua, iaitu orang ini dia bebas untuk ditekan. Dia suka berada dalam keadaan tekanan. Bila mana dalam keadaan tekanan, situasi tekanan itu yang membuatkan diri dia lebih maju, lebih ke depan, lebih baik, dan melakukan sesuatu itu dengan secara paksa rela. Walaupun cara itu macam cara yang keras kan. Bila kita paksa dan kita ditekan supaya melakukan perkara itu, tapi dalam masa yang sama benda itu jalan, apa yang ditekan itu, dan kita buat waktu itu. Jadi saya suka kalau saya berada dalam situasi itu, dan saya dapati bila saya berada dalam situasi tekanan itu, dan saya akan make sure benda tu akan jadi. Benda tu memang akan jadi, by hook or by crook, benda tu akan saya dapatkan juga. That's why kita kena sentiasa keluar daripada zon selesa, zon yang dalam tekanan dari tu kan. Bila kita dah ditekan sana, ditekan sini, contohnya kalau kita sebagai seorang majikan kita ditekan oleh bos kan, kita ditekan oleh manager, ditekan oleh kawan sejawatan yang kita, colleague kita. So dari situ, bila ada tekanan dari pelbagai sudut itu, so dari situ kita dapat belajar banyak benda, kita dapat melakukan sesuatu on time, tepat pada waktunya. So macam mana anda semua, anda dapat tak apa yang saya kongsikan? Ada dua jenis golongan ini tadi. So kalau anda berada dalam golongan yang kedua itu tadi, so tahniah saya ucapkan. So semua orang akan menghadapi cabaran, semua orang akan menghadapi ujian, sebab setiap ujian, setiap cabaran itu pasti membuahkan hikmah di kemudian hari. So jangan give up dengan apa yang kita buat sekarang. So siapa ingat dengan pepatah Melayu yang mengatakan genggam bara api hingga menjadi arang. Ataupun kan, kalau kita ambil contoh mudah, kalau kita panaskan air di dalam cerik yang ada bunyi whistle tu, jadi kita panas dekat atas dapur gas tu. So sampai waktu tertentu dia akan ada bunyi. So bunyi itu yang menandakan airnya sudah masak. So bila dah masak, itulah yang menyebabkan takat didih tu dah sampai. Bila takat didih dah sampai, bolehlah air itu dikatakan masak. Itulah diri kita kena berada pada tahap takat didih itu, supaya bila takat didih itu, itulah yang kita akan mencapai banyak perkara. InsyaAllah Allah tak akan uji makhluknya pada tahap kesabarannya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan fikir rungsing, kita jangan risau, kerana Allah akan uji pada tahap kemampuan hamba-Nya. So saya rasa sekian sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. InsyaAllah serba ringkas dan serba padat untuk dikongsikan kepada semua. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang sedikit saya sampaikan. InsyaAllah. So sehingga bertemu lagi, jangan ke mana-mana. Dalam Akisho sekejap lagi banyak lagi Q&A session akan berlaku lepas ini bersama Abang Yusula. Okay, so stay tune, jangan ke mana-mana bersama Akisho episod 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.